Salam sejahtera. Jadi pada malam ini kita lelong 2 keping duit shilling. Ya, jadi 50 sen dan duit shilling RM1. Jadi untuk 50 sen saya lelong pada harga RM300 dan untuk RM1 saya lelong pada harga RM250. Jadi itulah ya, kadang-kadang bila kita letakkan harga, kita dapati bahawa orang akan cuba untuk mengurangkan harga tersebut. Jadi sebenarnya koleksi peribadi adalah koleksi yang paling kita sayang. Jadi apalah sangat sebenarnya tentang letak harga tersebut. Jadi untuk paparan pada hari ini dibawakan daripada Encik Balen. Jadi thanks sir. Jadi so far saya telah membuat beberapa video. Kadang-kadang tak sempat, kadang-kadang sempat untuk buat video. Jadi itulah persembahan saya, dan apa yang kita lakukan adalah sebenarnya untuk kadang-kadang promotion jadi tentang harga sebenar mengikut buku ataupun katalog. Jadi itu saya letak di tepi lah, sebab persoalannya saya melelong. Jadi sudah tentu pada harga yang tinggi adalah kehendak saya. Sebabnya kalau lelong pada harga rendah, maka orang lain pun akan kata wah rendah saja harganya, jadi buat apa nak beli. Jadi sudah tentulah tanggapan mereka bahawa koleksi kita itu adalah biasa. Jadi untuk paparan pada malam ini, koleksi Encik Balen adalah sangat cantik, masih lagi terjaga, look fine. Jadi itulah kehendak lelongan pada RM300 dan RM250. Jadi untuk sembang-sembang juga didapati bahawa sana sini berlaku kes COVID dan melibatkan kluster pendidikan. Jadi itulah yang dikatakan daripada dahulu bahawa kita perlu menutup sekolah ini. Bila kita buka sekolah, kesannya pelbagai kerana kita dapati bahawa pelbagai lapisan umur terutamanya kanak-kanak mengalami ataupun mendapat jangkitan ini dengan mudah. Jadi sekarang ini peringkat yang dikatakan very critical, di mana-mana saja kita dengar ada pelajar yang COVID positif. Memanglah yang disebut mild, tetapi kadang-kadang laratkah kita asyik nak tutup maksudnya tutup apa? Tutup mata saja. Kadang-kadang anak murid itu tidak hadir seminggu, the next week kawan lain pula tak hadir. Jadi kita dapati bahawa ini menyukarkan untuk melakukan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi sudah tentulah keadaan yang dikatakan sebagai tak berapa selesa. Sebab itu bersemuka ini sebenarnya mendedahkan kita kepada penularan. Jadi kita minta lah pihak-pihak yang tertentu, terutamanya orang-orang kuat KPM, fikir-fikirlah bagaimana nak kembali semula kepada sistem PDPR. Jadi kita dapati bahawa buat masa ini COVID ini menular dengan dahsyat. Jadi better kita tutup sekolah dan bagi kepada peringkat yang nak ambil SPM ataupun STPM sahaja. Jadi fokus kepada peperiksaan dahulu. Jadi bagi yang kecil-kecil tu daripada darjah 1 sampai tingkatan 4 duduk rumah lah buat online. Jadi itu lebih selamat dan tidaklah menyebabkan kerja guru ini kadang-kadang terpaksa buat laporan sana sini, dan guru pun terkena tempias COVID ini. Kadang-kadang bila guru kuarantin, bila guru duduk di rumah, kadang-kadang ada orang kata, cikgu berapa kali mau terkena jangkitan. Jadi ingatlah bila kita duduk di sekolah, mungkin berkali-kali akan kena COVID positif. Sebab bilangan pelajar 30 orang contohnya, sudah tentulah beberapa kali orang katakan bahawa pelajar A terkena, the next week B terkena. Jadi guru pun kontak rapat, dan kita tahulah bahawa Kementerian Kesihatan tidak mengatakan wajib untuk isolasi bagi kontak rapat yang tidak bergejala. Jadi laratkah kita sebenarnya nak buat test. Jadi sebab itulah kembalilah kepada
normal, ya, takut penularan, jadi better kita do PDPR, ya. Lebih selamat di rumah, ya. Lock sendiri, dan kita tidak ada masalah lah sebenarnya, ya. Jangan peduli tentang, ya, PDP, ya, ataupun bersemuka itu. Bila dah clear next time, kita buatlah betul-betul bersemuka. Ya, dalam keadaan penularan ini, janganlah pentingkan, ya, nak belajar. Macam mana nak belajar bila rakan sebelah dah kena COVID, yang lain pun takut nak pergi sekolah. Itu the fear factor sebenarnya, ya, untuk rujukan Menteri Kesihatan. Ya, laratkah ibu bapa nak kuarantin bila anak-anak didapati positif? Jadi all the best to all of you.